Subsidi elektrik Rp161,7 juta. Adakah Sabah benar-benar diutamakan Kerajaan Persekutuan? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Sabah Electricity telah menerima subsidi sebanyak Rp161,7 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi menampung Cost Imbalance Cost Pass-Through atau ICPT untuk tahun 2024. Pengumuman ini telah dibuat oleh Pengerusi Sabah Electricity Datuk Seri Wilfred Madius Tangau yang memaklumkan bahwa pembayaran tersebut telah diterima pada 23 Disember yang lalu. Menurut beliau, jumlah ini bertujuan untuk menampung perbelanjaan yang ditanggung oleh Sabah Electricity dalam menguruskan kos ICPT yang tidak stabil dan memastikan kelangsungan bekalan tenaga di negeri itu. Madius turut merekamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas keprihatinan mereka terhadap isu tenaga di Sabah dan kelulusan permohonan subsidi yang membolehkan Sabah Electricity terus beroperasi dengan lebih stabil. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sabah turut memainkan peranan penting apabila memperuntukkan subsidi tambahan sebanyak Rp50,9 juta kepada Sabah Electricity. Peruntukan ini telah diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor pada 20 Disember 2024 di mana beliau memaklumkan bahawa pengecualian daripada surcharge ICPT akan diteruskan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun 2025 bermula 1 Januari hingga 30 Jun. Langkah ini dilihat sebagai satu usaha proaktif untuk memastikan beban kewangan pengguna elektrik di Sabah dapat dikurangkan. Datuk Seri Wilfred Madius Tangau turut mengucapkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas komitmen dan keprihatinan mereka terhadap kesejahteraan rakyat Sabah. Namun, persoalannya, apabila kita melihat gambaran yang lebih besar mengenai isu bekalan elektrik di Sabah, walaupun subsidi yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kelihatan besar di atas kertas, realitinya masalah bekalan elektrik di Sabah masih berlarutan sejak sekian lama. Sabah terus berhadapan dengan isu gangguan bekalan elektrik yang kerap, terutamanya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Infrastruktur tenaga di negeri ini masih ketinggalan jauh berbanding di semenanjung Malaysia. Ramai pemerhati politik dan ekonomi berpandangan bahwa subsidi semata-mata tidak akan dapat menyelesaikan isu ini jika masalah struktur asas seperti grid elektrik yang usang dan kekurangan pelaburan dalam teknologi tenaga tidak ditangani dengan serius. Sabah sebagai negeri yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas sepatutnya berada dalam kedudukan yang lebih baik dari segi pengurusan tenaga. Namun hakikatnya, banyak hasil negeri itu disalurkan ke Kerajaan Persekutuan dan peruntukan yang dikembalikan kepada Sabah sering dilihat tidak setimpal dengan sumbangan ekonominya kepada negara. Ini menimbulkan satu persoalan yang besar. Adakah subsidi Rp161,7 juta ini benar-benar mencerminkan komitmen kerajaan pusat dalam menangani isu tenaga di Sabah? Atau adakah ia hanya satu penyelesaian sementara untuk meredakan tekanan politik dan kemarahan rakyat? Isu ICPT ini bukanlah sesuatu yang baru. Kos tambahan akibat ketidakseimbangan dalam pengeluaran dan permintaan tenaga sentiasa menjadi cabaran kepada Sabah Electricity. Pengguna di Sabah seringkali terpaksa menanggung beban kos yang lebih tinggi berbanding pengguna di semenanjung Malaysia. Keadaan ini diburukkan lagi dengan kadar penggunaan tenaga yang semakin meningkat di Sabah seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktiviti ekonomi. Subsidi yang diumumkan ini mungkin dapat memberikan sedikit kelegaan dalam jangka pendek, tetapi bagaimana dengan tempo selepas 30 Jun 2025 apabila pengecualian ICPT tamat? Adakah kerajaan akan melanjutkan subsidi ini atau adakah pengguna Sabah sekali lagi akan terpaksa dan dipaksa untuk menanggung kos yang meningkat? Selain itu, isu ketelusan dalam pengagihan dana subsidi juga menjadi topik yang hangat dalam kalangan penganalisis.
Adakah dana sebanyak 161,7 juta ringgit ini akan benar-benar digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur tenaga di Sabah, atau adakah ia hanya akan hilang dalam proses birokrasi dan ketidaktulusan? Sabah memerlukan plan jangka panjang yang konkret untuk menangani isu ini. Pelaburan besar dalam infrastruktur grid elektrik, penjanaan tenaga boleh diperbaharui, dan penyelenggaraan loji kuasa yang lebih baik perlu menjadi keutamaan jika kerajaan benar-benar serius mahu menyelesaikan masalah ini. Tambahan pula, isu ini tidak boleh dilihat hanya dari sudut ekonomi semata-mata. Ia juga mempunyai dimensi politik yang sangat besar. Hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah seringkali diuji apabila isu-isu ini seperti ini timbul. Ada pihak yang berpendapat bahwa subsidi ini adalah sebahagian daripada strategi politik untuk memastikan sokongan daripada Sabah terus kekal kepada kerajaan pusat. Namun, adakah strategi ini akan kekal efektif jika masalah asas seperti gangguan bekalan elektrik tidak diselesaikan? Persoalan lebih besar yang harus diajukan kepada kerajaan ialah mengapakah selepas bertahun-tahun Sabah bergabung dengan Malaysia, negeri ini masih berhadapan dengan masalah asas seperti bekalan elektrik yang tidak stabil. Mengapa negeri yang kaya dengan sumber tenaga masih bergantung kepada subsidi tahunan untuk memastikan bekalan elektrik tidak terputus? Adakah ini satu kegagalan dalam dasar pembangunan negara yang selama ini lebih memihak kepada negeri-negeri di Semenanjung? Sebagai penutup, isu subsidi 161,7 juta ringgit ini tidak boleh dilihat sebagai satu kejayaan yang mutlak. Ia adalah langkah sementara yang mungkin dapat memberikan kelegaan untuk beberapa bulan akan datang. Namun, tanpa plan pembangunan infrastruktur tenaga yang jelas, Sabah akan terus terperangkap dalam kitaran masalah yang sama. Rakyat Sabah layak mendapat lebih daripada sekadar subsidi tahunan. Mereka juga berhak mendapat penyelesaian jangka panjang yang mampan untuk memastikan kestabilan bekalan elektrik dan pembangunan ekonomi negeri dapat berjalan dengan lancar. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda merasakan subsidi ini mencukupi untuk menangani masalah bekalan elektrik di Sabah? Patutkah lebih banyak peruntukan diberikan untuk meningkatkan infrastruktur tenaga di negeri ini? Adakah isu ini akan menjadi modal politik dalam pilihan raya yang akan datang? Apakah pendapat Anda semua? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas perbincangan panas di Current Sphere MY. Realiti politik, perspektif berani. Sekian saja, terima kasih.